Salam sejahtera. Video pendek ini dibuat untuk guru-guru yang berminat untuk membuat kajian tindakan dan juga inovasi PDP. Untuk 2 tahun ini saya sudah mula mengajar Form 1 PJK. Tapi bila masa puasa tidak ada PJK. Jadi masa tu saya ambil kesempatan untuk buat kajian kes yang lama sudah saya berhajat mau buat, iaitu kajian keciciran. Tahun lepas saya cek asas pecahan. Oleh kerana teruk betul pencapaiannya, maka saya sambung lagi tahun ini kajian kes perkara paling asas campur tolak, darab dan bahagi. Dan saya akan minta untuk slot untuk membentang dalam talian. Lebih kurang saya punya tajuk ni, tahun lepas saya sudah bentang untuk kes pecahan. Jadi kajian ini lebih kurang kajian kes keciciran dan implikasinya terhadap pembelajaran STEM. Okey, bila kita buat kajian tindakan ataupun inovasi PDP, asasnya ialah kena ada masalah yang kita sangat berminat untuk kaji, untuk selesaikan. Kalau tidak, jangan. Jangan buat kajian tindakan sebab nak ambil slot pembentangan untuk dijadikan modal mohon GC, guru cemerlang, atau untuk bertanding inovasi sama juga, semata-mata mohon jadi GC. Pada saya, mengkaji masalah dan menyelesaikan masalah pembelajaran ini adalah naluri asas seorang guru. Saya rasa kalau guru itu betul-betul guru, bukan menjadi guru atau bukan guru 25 hari bulan, bila ada masalah, penyelesaiannya pada saya bukanlah dengan membebel, kan, menghukum, mendenda atau merajuk, tapi kita fahami masalah itu sebenar-benarnya. Lebih kurang 10 tahun inilah kerja saya ni sebagai JU kajian tindakan, kajian bilik darjah, iaitu memahami masalah pembelajaran dan mencari jalan penyelesaian. Okey, ambil contoh bagi kes keciciran pecahan. Memang teruk. Tahun ini bila saya tes asas untuk 3 kelas tu, lebih kurang 13% sahaja yang lulus. Nanti slot lain saya akan tunjuk dia punya darjah keterukan. Okey, jadi dari dulu saya rasa dia punya puncak ialah budak tak kuasai bahagi. Dan saya rasa kalau saya sudah buat ujian diagnostik, memang bahagi sangat teruk. Lebih teruk dari darab. Okey, jadi kalau budak tak pandai bahagi, itulah puncanya. Bila dia tak pandai bahagi, sudah tentu dia tidak pandai pecahan. Sebab pecahan ni adalah satu unit yang dibahagi. Dan pecahan ini dia jadi susah sebab bentuknya boleh hadir dalam pelbagai. Contoh, 1/2 ini boleh jadi 3/6, boleh jadi 4/8, boleh jadi 5/10. Dan budak, kalau dia tidak faham konsep asas ini, bahagi ini, memang dia tidak boleh kuasai pecahan. Dan dia pelik kenapa benda tu berubah-ubah. And then dalam pecahan juga ada istilah setengah suku, kan? Dan pecahan ini ada dalam kehidupan seharian bila diterjemahkan dalam bentuk objek. Apple dibelah 2, pizza dibelah 5. Jadi kalau kita tanya mana 1/5, mana 3/5, budak tak boleh jawab tu kalau dia ini tak kuasai bahagi. Next, dan terbitan daripada bahagi itu juga ada lagi, iaitu nisbah dengan peratus. Jadi kalau bahagi tak kuasai, maka semua budak akan tercicir, dan boleh jadi dia akan tercicir matematik selama-lamanya. Jadi banyak sebab. Ini saya punya ramalan, boleh jadi lack of concrete representation. Maknanya kan, masa dia orang belajar matematik sekolah rendah tu, guru-guru tak sudah menggunakan objek-objek maujud. Maknanya matematik tidak diajar menggunakan objek yang budak pegang. Maknanya budak tak pegang lagi matematik. Kalau macam zaman kami dulu kan, mengira pakai batu, membahagi pakai batu, pakai lidi, pakai apa ni, tangkai aiskrim. Sekarang ni saya tengok bila ada teknologi, terutama smartboard itu, dia betul-betul menghambat pembelajaran ini matematik. Teknologi tidak semestinya dia bagus. Untuk umur tertentu boleh. Kalau budak tahun 5, tahun 6 tu boleh sudah. Tapi untuk budak kecil ni kita kena pakai hukum asas bahawa budak belajar dari konkret.
Dari berurusan dengan benda konkret, benda nyata, itulah budak akan membuat proses matematik di otak yang kita panggil mental process ataupun pengabstrakan. Maknanya budak sudah boleh membuat pengiraan atau operasi matematik di dalam minda. Jadi, tapi sebelum itu dia kena berurusan dengan objek maujud. Itu sebab budak kalau mengira dia akan pakai jari. Memang nature dia begitu. Tapi banyak orang tidak faham tu, even guru-guru matematik. Jadi sekarang ni kan kita banyak matematik ni hanya permainan nombor di papan putih atau di smartboard. Nak kurang aktiviti hands on kan. And then lebih kepada drilling, iaitu paper and pencil. Maknanya latih tubi, latihan banyak. Sedangkan latih tubi ni budak akan jadi menghafal, dia tidak faham konsep. Kalau dia tidak kuasai konsep asas, semua ni akan hancur. Jadi itu pentingnya aktiviti hands on. Okey, jadi kenapa saya minat matematik? Sebab ingatlah, matematik dan bahasa ni kila besar di dalam pembelajaran. Kalau dia tidak master, tidak kuasai bahasa, maka semua subjek budak akan tercicir. Dan kalau tidak kuasai matematik, sainsnya akan tercicir. Sebab sains dengan matematik ini dia korelasinya kuat. Masa saya belajar dulu, korelasi antara maths dengan sains lebih kurang 0.85. Maknanya matematik sangat mempengaruhi pembelajaran sains. Kenapa? Sebab sains juga macam matematik, ada proses, ada urutan, ada langkah, ada logik, cause and effect, sebab dan akibat. Jadi kenapa sekarang enrollment atau pendaftaran budak-budak sains tulen berkurangan? Bukan kerana budak tidak minat sains. Boleh jadi dia tercicir matematik. Okay. Jadi kadang-kadang kita ni kan, saya tengok penyelesaian di Malaysia ni, dia tidak selesaikan ini yang kita panggil root cause. Masalah pokok itu. Ibaratnya kereta saya kan rosak, dia punya pecah dia punya piston ring. Saya hantar ke bengkel. Itu bengkel pergi cat, pergi tukar bumper, pergi tukar wiper, pergi tukar sound system. Jadi kita ni banyak penyelesaian yang ad hoc, yang tidak dikaji secara mendalam, dan banyak penyelesaian macam dalam bentuk aksesori, hanya untuk menyedapkan hati. Dan yang paling malang, bila ada intervensi, dia lebih banyak kepada pelaporan dan kita tidak tahu apa hasil pelaporan itu. Kan, adakah masalah itu telah selesai atau makin teruk? Next, jadi ini yang saya bilang tadi ya, yang mengutarakan konsep konkret ke abstrak ni, okay, daripada benda maujud kepada mental visualization ni, gambaran Piaget kita tahu ni. Dia kata budak-budak umur 11 tahun ke bawah, dia belum ada kemampuan untuk buat pengabstrakan, iaitu memproses konsep, proses, fakta, operasi di dalam minda. Kan? Kamu tengok kalau sains tulen, contohlah elektrolisis. Memang elektrolisis tu ini. Contoh, ion klorida melepaskan elektron. Okay, ion melepaskan elektron, maka ion klorida bertukar menjadi atom klorida. Atom klorida bergabung dengan atom klorin yang satu menghasilkan gas klorin. Elektron akan bergerak dalam litar ke katod. Di situ ion kuprum. Benda tu benda abstrak. Itu sebab sains ni jadi susah. Sains tulen, fizik, kimia, bio memang banyak benda abstrak. Menghafal saja tidak menyebabkan mereka boleh lulus dengan bagus, kecuali dia hafal. Yang banyak berlaku sekarang ni, budak di drill, dilatih tubi sampai dia hafal soalan dan jawapan. Kalau keluar SPM, memanglah dia dapat result yang bagus. Jadi seperti yang kita tahu, budak kalau dah tercicir asas ini, maka saya panggil dia end game. Apa dia? Khatam sudah dia punya matematik, berakhir di situ. Ini imagine budak ni baru masuk form 1, dia orang sudah tercicir. Jadi maknanya guru-guru yang mengajar matematik itu seterusnya macam sia-sia sahaja. Jadi antara yang saya highlightkan nanti ialah, kalau saya diberi peluang membentang, ialah kita baliklah kepada pendekatan tradisional, iaitu kita lebih kepada aktiviti hands on. Bagi budak-budak kecil ni ya, tidak guna kita bincang soal digitalization. Saya ni orang ICT, pernah jadi DJ ICT, pernah dapat anugerah Causeway Design peringkat negeri ya, pengadaannya dari Cyberjaya. Tapi saya tidaklah terlalu obses, saya tidak terlalu ketagi dengan pendigitalan ini.
Ada benda yang macam sains tulen lah. Dia kena buat eksperimen. Dia tidak boleh tengok eksperimen di dalam YouTube. Dia kena buat hands on. Barulah pembelajaran itu bermakna. Kita ni kadang-kadang terlampau obses, terlampau bila orang sahabat kebaruan dengan benda-benda ni. Sedangkan ni benda ni sudah lama. Saya sudah pernah buat animasi sendiri. Pada saya benda tu membantulah, tapi bukanlah enabler. Tanpa itu pun sebenarnya dia boleh berdiri sendiri. Kalau budak-budak ni kecil, kena banyakkan aktiviti hands on.